Okey, ada. Start dah bang. Itu yang buat telefon tu. Cikgu tak buka mic. Bagus. Tadi pun nampak yang tadi. Cikgu Tan. Okey, ada dengar suara saya sekarang? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Baik, saya akan mulakan. Salam sejahtera dan selamat malam. Diucapkan kepada rakan-rakan guru, kenalan saya kepada murid-murid yang pertama kali memasuki kelas saya mahupun murid-murid yang dah memasuki kelas saya beberapa kali. Terima kasih atas sokongan dan juga atas orang kata usaha kamu untuk terus mempunyai keinginan untuk belajar. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana teknik menulis ulasan terutamanya bagi isi tersurat dan tersirat yang melibatkan infografik. Infografik antara bahan rangsangan yang paling penting untuk skor ataupun untuk dijadikan sebagai item kerana kita lihat pada zaman PKP ini ada banyak unsur grafik yang dikongsikan melalui media massa. Oleh sebab itu, tanpa membuang masa, baik saya buat sedikit pengenalan kerana ada juga yang tak mengenali diri saya. Nama saya Cikgu Tan, saya memiliki satu blog pendidikan subjek Bahasa Melayu yang sudah dilawat lebih 10 juta orang. Okey, kemudian saya penulis kolom. Saya penulis kolom majalah pendidik, majalah pelita bahasa. Kemudian bulan April ada masuk topik karangan saya. Bulan Mei nanti pun akan ada, saya penulis kolom untuk majalah pendidik untuk Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Saya juga panel pengkeluar modul untuk bahagian perkembangan kurikulum atau kurikulum bersempena dengan PKP, Kementerian Pendidikan Malaysia, penceramah bahasa dan ladab peringkat kebangsaan dan penulis buku rujukan dan buku kerja untuk Nusa Mas. So sedikitlah biodata saya berkaitan dengan apa-apa yang saya lakukan orang kata sepanjang hari ya. Baik, kita lihat di sini. Apakah bahan yang boleh dijadikan item dalam bahagian pemindahan maklumat? Pemindahan maklumat dalam subjek Bahasa Melayu kertas 1 PD3 ini ada banyak. Satu daripadanya ialah ulasan, kemudian rumusan dan juga ringkasan. Hari ini kita masuk ulasan tapi bahagian infografik saja. Tapi bukan ulasan dari segi perbandingan ataupun ulasan dari segi unsur-unsur grafik yang lain. Untuk grafik yang lain cikgu akan ajar kerana setiap bahan grafik mempunyai permintaan ataupun teknik yang berbeza. Ingat ya, setiap bahan grafik haruslah orang kata ditulis dengan teknik yang berbeza. Jika kita menggunakan teknik yang sama, ada yang tak boleh diguna pakai. Okey? Baik, kita lihat ya bahan-bahan yang boleh dijadikan sebagai item. Pertama, soalan itu mesti ada unsur nilai murni. Kalau soalan itu tak ada unsur nilai murni, kita tak boleh menjadikannya sebagai soalan. Yang kedua, mesti ada unsur pengetahuan. Memberikan pengetahuan, menguji pengetahuan dan juga menyebarluaskan pengetahuan kepada orang yang menduduki peperiksaan tersebut. Oleh sebab itu, kita mesti mengetahui apakah soalan yang akan orang kata ada berkemungkinan keluar dalam soalan PD3. Dan ada unsur kebat juga. Soalan-soalan pada zaman moden ini semestinya ada unsur kebat. So ingat, pemindahan maklumat mestilah ada rumusan, ulasan dan ringkasan. Tapi hari ini kita bincang satu daripada unsur ulasan yang akan saya kongsikan. Dan teknik ini saya harap dapat digunakan oleh murid-murid dan juga guru-guru dalam menulis ataupun semasa menulis jawapan ulasan. Jika tidak menggunakan unsur yang saya ajar ini, bukan tak cemerlang tetapi risikonya sangat tinggi dan juga kadang-kadang kita akan kehilangan markah tanpa disedari.
Okey, kalau sudah bersedia, kita akan masuk slide yang seterusnya. Slide seterusnya, saya akan masuk rubrik penskoran. Bagaimanakah kita nak skor cemerlang dalam ulasan? Kalau kita nak cemerlang dalam ulasan, di 13 hingga 15 markah ini, dari segi ideanya, mesti ada isi tersurat, tersirat dan relevan dengan bahan. Okey, ulasan idea yang jelas dan matang. Kemudian dari segi bahasa, mestilah melibatkan ayat, kosakata, ejaan, tanda baca, penanda wacana, kesalahan bahasa yang minimum. Ingat ya, kesalahan bahasa yang minimum masih lagi melayakkan calon peperiksaan untuk skor cemerlang. Skor cemerlang. Peringkat cemerlang ini sebenarnya tidak mudah untuk diperoleh. Banyak pelajar yang akan skor pada bahagian baik saja. Okey, kerana mereka ataupun jawapan mereka tidak ditulis berdasarkan jawapan yang diperlukan dalam skema ataupun orang kata jawapan yang diperlukan oleh guru-guru yang memeriksa kertas. Okey, tanpa membuang masa, jom kita menganalisis satu persatu. Apakah unsur idea yang disukai oleh guru yang memeriksa kertas? Apakah unsur bahasa yang disukai oleh guru-guru yang memeriksa kertas? Okey, satu persatu akan kita kaji bersama-sama. Okey, setakat ini ada soalan nak tanya saya berkaitan dengan ulasan. Setakat ini berkaitan dengan pemarkahan cemerlang. Ada soalan nak tanya saya? Ada. Kalau tak ada soalan nak tanya saya akan teruskan dengan, okey, ada soalan. Bagus. Cikgu akan share slide ini. Ya, saya akan share slide ini dalam bentuk PDF. Jangan bimbang, tak perlu salin, okey? Dan semua orang akan mendapat slide ini. Saya bukan guru yang kedekut tau. Kalau guru yang kedekut ataupun bukan saya kata guru lah. Saya bukan manusia yang kedekut. Ilmu yang ada pada saya juga harus ada pada kamu. Jika ilmu itu ada pada saya, tak ada pada kamu, bermakna ilmu itu tidak berkembang. Okey? Kalau saya berupaya membuat slide ini dan kemudian kamu juga berupaya menggunakan slide ini untuk belajar, untuk mengajar, maka saya juga mendapat pahala yang baik. Saya juga mendapat orang kata keuntungan dari segi keuntungan dari segi pahala. Okey? So ada orang tanya, kematangan ayat dari segi apa cikgu? Kematangan ayat dari segi apa? Nanti cikgu jelaskan satu persatu. Sekarang kita baru pada bahagian cemerlang saja. Cikgu akan jelaskan apa maksud kematangan ayat dari segi apa. Okey? Kematangan ayat dari segi apa? Matang kerana ada ilmu pengetahuan. Matang kerana ada unsur kebat. Matang kerana dapat membuat pelbagai perbandingan. Mari kita lihat bahagian yang seterusnya. Okey, dia tanya kematangan ayat dari segi apa? Ayat yang matang tak bolehlah pendek-pendek. Okey, ayat itu mesti ada unsur huraian. Mesti ada unsur keterangan. Okey, kata majmuk, pancangan keterangan. Okey, contohnya kerana, seperti, untuk, agar, supaya. Maka itu unsur orang kata ulasan yang matang. Kalau kita tidak dapat menulis jawapan yang matang seperti itu, maka susahlah nak dapat cemerlang. Okey? Baik, cikgu akan lihat satu persatu slide seterusnya berkaitan dengan ulasan. Dari segi idea, apa yang diikuti saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, idea tersurat. Idea tersurat bermakna apa-apa yang kita nampak, kita baca dalam soalan. Tak kiralah perkataan ataupun grafik, unsur grafik ataupun bukan grafik yang ada dalam soalan. Yang kita nampak itu dinamakan sebagai idea tersurat. Tersurat bermaksud dibuka, orang kata, kepada semua. Okey. Kemudian dari segi idea tersirat. Nama tersirat sebenarnya bermaksud sembunyi. Ini bermakna apakah maklumat yang tersembunyi dalam petikan ulasan itu ataupun soalan petikan soalan ulasan itu yang perlu kita ketahui. Bermakna apakah unsur-unsur tersembunyi, terselindung ataupun yang belum dibongkarkan.
Bermaksud kita harus memikirkan apa maksud yang cuba disampaikan oleh grafik tersebut. Next, kemudian kita lihat pada bahagian seterusnya ialah jelas. Bermakna idea itu jelas. Apa maksud idea itu jelas? Pertama, idea itu disampaikan dengan ayat yang mudah difahami tanpa perlu menggunakan ayat-ayat yang berkias ataupun ayat kiasan ataupun peribahasa, tak perlu. Peribahasa tidak perlu digunakan dalam membina ulasan. Simpanlah peribahasa itu untuk karangan kamu. Okey, yang kedua, okey, yang pertama tak perlu menggunakan bahasa kiasan. Yang kedua, idea disampaikan secara direct, secara langsung, jelas, tak perlu mengubah nombor ataupun tak perlu mengubah perkataan yang ada dalam bahan grafik tersebut. Kalau dalam bahan grafik itu kata menaiki bas, maka kita gunakanlah perkataan menaiki bas. Jangan pula kata menggunakan perkhidmatan. Tak payah. Okey? Kemudian matang. Sebagaimana saya beritahu kamu, perkara yang seterusnya matang. Matang di sini bermaksud pelajar dapat memberikan isi tersirat ataupun tersurat dalam ayat yang matang. Bermaksud ayat yang ada unsur keterangan. Ada ayat yang ada unsur majmuk. Okey? Dan relevan. Relevan bermaksud idea yang disampaikan oleh pelajar, iaitu isi tersirat yang disampaikan oleh pelajar, ada connectivity, ada kaitan, ada hubungan. Ada kaitan, ada hubungan dengan apa? Dengan idea tersurat tersebut. Jika tak ada hubungan, maka tak boleh. Sebagai contohnya saya kata, murid-murid tingkatan 2A melakukan senaman sebanyak 2 kali seminggu hingga 4 kali seminggu. Maka kaitannya apa? Mereka akan mendapat ataupun mereka pasti akan dapat kualiti kehidupan yang lebih baik kerana mereka dapat mengeluarkan peluh dan seterusnya dapat bergiat aktif dalam pelbagai jenis sukan. Maka itu dinamakan sebagai relevant. Aktif, nampak tak perkataan tu? Aktif, berpeluh, membuang sisa-sisa toksin, maka itu dinamakan sebagai apa? Itu dinamakan sebagai idea yang matang dan relevan. Relevan bermakna ada kata kuncinya. Kosakata mesti luas. Kalau pemakanan seimbang contohnya. Mesti ada piramid makanan. Kemudian makan sedikit. Orang kata berhenti makan sebelum kenyang dan makan sebelum lapar. Ini orang kata satu nasihat daripada Tun Dr. Mahathir juga. Maka itu idea relevan yang boleh kita gunakan dalam idea tersirat kita. Walau bagaimanapun, makanan itu bukanlah topik kita pada hari ini. Mari kita lihat. Apakah yang kita lihat dari segi bahasa bagaimana? Kalau bahasa kita nak cemerlang, pertama, kita mesti lihat pada bahagian ayat kita mestilah gramatis. Ingat ya, ayat kita mestilah gramatis. Okey, ayat kita mestilah gramatis. Nampak dah semua? Okey, ayat kita mestilah gramatis. Kemudian, apa maksud gramatis? Saya nak terangkan 3 ciri-ciri gramatis yang perlu kamu berikan perhatian. Pertama, ayat itu bermula dengan huruf besar. Okey, ayat itu mesti ada subjek dan predikat. Okey, bermula dengan huruf besar, ada subjek dan ada predikat. Kalau tulis ayat yang berunsur keterangan majmuk ataupun majmuk yang lebih luas, ayat yang kata subjeknya diperluas atau predikatnya dipanjangkan, mesti ada, pastikan ayat itu tidak tergantung. Yang ketiga, jangan lupa tanda nokta. Okey, ayat gramatis bermakna ada ada huruf besar. Okey, lepas itu ayat subjek predikat ada tanda nokta. Yang kedua, dari segi kosakata luas dan tepat. Kosakata luas dan tepat bermaksud kita harus menggunakan istilah khusus berkaitan dengan bidang yang dibincangkan. Nanti saya akan uji pelajar memberitahu saya apakah istilah-istilah khusus yang dapat digunakan dalam latihan ulasan kita pada hari ini.
Okey, kosakata yang luas ini, kita pertama kita mesti banyak mengetahui istilah-istilah semasa. Yang kedua, kita haruslah mengetahui istilah khusus dalam bidang tersebut. Istilah khusus dalam bidang tersebut. Contohnya dari segi perniagaan mesti ada perkataan keuntungan, kerugian ataupun orang kata debit, kredit, itulah kosakata yang luas dan tepat. Okey, dari segi kesihatan mesti ada perkataan seperti stamina, antibody, melawan penyakit, kemudian kata apa lagi? Berkaitan dengan vitamin, berkaitan dengan pemakanan seimbang, piramid makanan, yang itu kosakata berkaitan dengan kesihatan, membuat pemeriksaan kesihatan dan sebagainya, maka semua itu ialah unsur yang berkaitan dengan kosakata yang luas dan matang. Luas dan tepat. Yang ketiga, ejaan dan tanda baca mesti betul. Okey, jangan buat kesalahan ejaan dan tanda baca. Kalau kamu buat kesalahan ejaan dan tanda baca yang minimum bermakna satu saja atau sikit saja, orang kata satu kesalahan ejaan, satu kesalahan tanda baca, it's still okay. Masih boleh dapat 13 atau 14 markah. Kalau kamu buat banyak, bermakna ketara lebih daripada 3 kesalahan, tak dapat markah cemerlang. I'm so sorry to say that, tak dapat markah cemerlang. Penanda wacana mesti betul. Jangan gunakan penanda wacana yang salah. Jika kita menggunakan penanda wacana yang salah, kita akan kerugian nanti. Apakah 5 penanda wacana yang salah yang selalu digunakan oleh pelajar? Pertama, selain daripada itu, salah. Sepatutnya selain itu. Bukan sahaja itu, salah. Bukan itu sahaja. Okey, ini kesilapan-kesilapan umum dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, ini kerana atau hal ini kerana, salah. Hal ini dikatakan demikian kerana. Hal ini berlaku demikian kerana. Hal ini terjadi demikian kerana. Okey, dan sebagainya. Yang keempat, banyak lagi yang gunakan akhir sekali, tak boleh. Akhir sekali tak boleh digunakan dalam ulasan kerana ada banyak lagi idea yang belum mampu kita masukkan. Akhir sekali biasanya kita gunakan dalam isi yang terakhir yang tak ada lagi isi dah. Itu namanya untuk penanda wacana akhir sekali. Okey, kemudian kalau nak guna akhir sekali juga boleh guna, tapi gunakan dalam isi tersurat yang terakhir yang kamu tulis. Jangan guna yang seterusnya. Okey, jangan guna isi yang ada lagi seterusnya itu. Kemudian penanda wacana yang satu lagi yang sudah banyak yang selalu ditulis oleh pelajar adalah seperti justru. Tak boleh justru. Justru kita mestilah salah. Okey, oleh sebab itu ataupun oleh hal yang demikian. Ingat ya, oleh sebab itu atau oleh hal yang demikian. Good. Mari kita lihat di sini dari segi soalan kita. Soalan kita hari ini ialah lihat infografik di bawah dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam infografik tersebut, tulis ulasan yang panjangnya antara 80 hingga 100 patah perkataan. Ingat ya, kalau dia kata tulis 80 hingga 100 patah perkataan, maka kita kena tahu kalau kita mesti tulis lebih daripada 80, jangan tulis kurang daripada 80. Kalau kita tulis kurang daripada 80, tak dapat peringkat cemerlang. Okey? Berhati-hati. Yang tulis lebih daripada 100 patah perkataan pun tak dapat markah cemerlang atas. Cemerlang ada 3 bahagian. Kenapa saya kata begitu? Mari kita lihat. Kenapa saya kata cemerlang ada 3 bahagian? Pertama, saya nak tunjukkan kamu bahawa dari segi pemarkaan kita, cemerlang ada 13, 14, 15. So, cemerlang bawah 13, cemerlang sederhana 14, cemerlang atas 15. Okey? So, pelajar-pelajar yang tulis lebih daripada 100 patah perkataan, maka mereka tidak akan memperoleh markah cemerlang atas atau cemerlang sederhana. Maksimum akan dapat cemerlang bawah sahaja. Itu pun sekiranya jawapannya hebat, bagus, mantap, jelas dan matang. Okey? Bermakna memang susah nak mendapat markah cemerlang kalau kamu tidak mengikut peraturan.
Baik, di sini kita lihat di sini, mari kita lihat soalannya, mari kita menganalisis soalannya. Analisis soalan ini ya. Yang pertama, info terkini COVID-19 21 Mac 2020. Ingat ya, 21 Mac 2020 dengan bila tu? 15 April 2020. So apa bezanya? Beza di sini ialah tarikh. Di sini ya, kita kena kaitkan. So, kita kena tahu apakah unsur-unsur yang berkaitan dengan tarikh, dengan apa? Dengan tarikh tersebut. Bermakna dalam masa berapa hari? Siapa boleh jawab dalam masa berapa hari itu? 21 Mac sehingga 15 April. Ada berapa hari? Boleh jawab tak? 21 Mac hingga 15 April. Ada berapa hari? Lebih kurang berapa? Lebih kurang 25 hari. Yes, lebih daripada 3 minggu. So kita lihat di sini apa yang berlaku. Pertama, dari segi kematian. Okey, dari segi kematian kita kena link kematian tersebut. Dari segi kematian kita kena link. Kematian ini 4 kematian. Kemudian di sini jumlah kematiannya sudah 83. Maka di sini daripada 4 jadi 83 bermakna kita kena buat perbandingan. Bermakna orang kata daripada dari 21 Mac sampai 15 April sudah ada berapa kematian? Ada 79 kematian dilaporkan. Setuju tak? Kalau kita buat perbandingan itu, maka perbandingan itu dianggap sebagai isi tersirat yang umum. Isi tersirat umum sahaja. Bermakna ini murid-murid mesti boleh buat. Kalau dia tolak saja dia boleh buat. No problem. Okey? Dia boleh buat isi tersirat yang umum. Okey. Isi tersirat yang kebat bagaimana? Isi tersirat yang kebat bagaimana? Nak kaitkan kematian ini dengan yang ini. Apakah isi tersirat yang kebat? Pertama, kematiannya orang kata menakutkan. Orang kata. Yang kedua, menggemparkan. Lepas tu yang kedua, membimbangkan. Yes, nampak tak kata-kata kunci itu? Membimbangkan, ya. Meningkat, jumlahnya semakin meningkat dan membimbangkan. Itu sangat penting. Itu soalan, itu idea yang sangat penting. Okey, yang perlu kita tahu. Yang seterusnya kita lihat dari segi pulih. Yang pulih pada 21 Mac 114 orang. Yang pulih daripada COVID-19 ini, wow, kita lihat dari segi dia punya apa? Bilangannya semakin meningkat. Okey, yang ini meningkat dengan apa? Meningkat dengan mendadak. Apa sebab-sebabnya meningkat? Kalau kita berkata meningkat, apa sebabnya? Maka pelajar hanya tulis meningkat, itu ialah isi tersirat yang umum. Kalau isi tersirat yang khusus, dia tak akan tulis meningkat saja. Meningkat kerana apa? Ini sangat penting yang perlu ditulis oleh pelajar. Okey, kes baharu di sini tak dinyatakan, di sini ada nyatakan kes baharu. Kemudian apa lagi unsur yang boleh kita bandingkan? Yang sedang mendapat rawatan 37 dan di sini yang sedang mendapat rawatan sudah lebih. Sudah banyaklah tu. Bermaksud dia juga orang kata banyak hospital diperlukan, banyak juga jururawat diperlukan, banyak juga pakar-pakar diperlukan untuk menjawab soalan ini. Okey? So kita kena tahu, kita kena kaitkan. Ingat, kalau kita membandingkan dengan nombor sahaja, itu perbandingan umum. Kalau perbandingan yang orang kata yang komprehensif ialah menerangkan perbandingan itu menyebabkan apa berlaku. Okey, apa sebab-sebab yang melibatkan perbandingan itu berlaku. Okey, jom kita lihat dari segi perbandingan pertama. Selain perbandingan yang cikgu nyatakan tadi, perbandingan lain yang boleh kita nyatakan di sini, okey, yang boleh saya kaitkan pertama dari segi bilangan kes, jumlah kes dibandingkan dengan jumlah kes ini. Okey, yang ini perbandingan A. Yang kedua, yang dalam rawatan dibandingkan dengan yang dalam rawatan ini. Yang pulih. Okey, yang pulih kita bandingkan dengan yang pulih ini. Kematian kita bandingkan dengan yang ini. Inilah perkara yang sangat penting yang perlu kita tahu.
Perkara ini jika diabaikan, kita akan mengalami kerugian. Cikgu ambil gambar, nanti cikgu boleh hantar dalam grup. Jangan bimbang, cikgu akan hantar gambar ini dalam grup juga. Don't worry about that. Okay? Cikgu tahu kamu memerlukan informasi ini, perbandingan ini, maka kita akan tulis satu persatu sama-sama. Okay, kalau sudah bersedia, jom kita lihat isi bagaimana nak memasukkan unsur kebat dalam latihan ulasan. Okey, teknik memasukkan unsur kebat dalam latihan ulasan ya. Ingat, untuk memasukkan latihan kebat kita kena banyak buat latihan. Antara perkara penting, penanda wacana mesti tepat. Contoh, kalau kita nak tulis perbandingan contohnya, kita mesti tulis perbandingan perkataan seperti tetapi, kita nampak pula. Saya tukar ya, tetapi ataupun manakala, okey, ataupun berbanding dengan ini unsur kalau kita buat perbandingan. Ini kena tahu dari segi perbandingan, kita kena tahu dari segi perbandingan kita gunakan unsur-unsur seperti ini. Dari segi penanda wacana, kita gunalah beberapa penanda wacana yang baik yang boleh kita gunakan seperti di samping itu, okey, selain itu, bukan itu sahaja. Kalau nak dari positif kepada negatif, kita guna sebaliknya, okey, dan banyak lagi antaranya seperti apa lagi? Selanjutnya juga boleh, okey? Selanjutnya juga boleh. Ini unsur yang boleh kita gunakan untuk penanda wacana, okey? Untuk penanda wacana kita boleh buat unsur berkaitan dengan penanda wacana ini. Kemudian dari segi persamaan pula, okey? Dari segi persamaan. Dari segi persamaan dan perbezaan, apa yang boleh kita buat dari segi persamaan dan perbezaan, apa unsur yang boleh disamakan dan juga dibandingkan. Persamaan ini bolehlah berkaitan dengan angka yang tidak dilihat ataupun angka yang tidak kelihatan. Angka yang tidak kelihatan sangat penting. Tak payah salin, nanti saya ambil gambar tunjukkan kepada kamu. Angka yang tidak kelihatan, okey. Satu lagi berkaitan dengan angka yang kelihatan. Satu lagi berkaitan dengan banding beza. Banding beza. So, tiga perkara ini sama pentingnya untuk bahagian persamaan dan perbezaan. Yang ini pula untuk perbandingan umum, okey? Yang ini pula untuk penanda wacana. Unsur hipotesis, mari kita lihat. Unsur hipotesis ialah sesuatu pendapat yang dianggap benar sebagai alasan walaupun kebenarannya masih belum dibuktikan. Apa yang boleh kita tulis? Kita tulis perkataan apa? Kita boleh tulis beberapa teknik untuk menulis hipotesis. Okey, kita berikan apa? Pertama, kita berikan unsur kerana. Disebabkan oleh. Okey. Lepas itu berpunca daripada. Ini penting. Okey. Lepas itu itu kesan. Kalau langkah ini ialah sebab. Kalau kesan ialah menyebabkan. Lepas itu mengakibatkan. Kemudian apa lagi? Cukuplah. Ini boleh kita masukkan untuk hipotesis. Okey, kalau refleksi, apa yang boleh kita buat berkaitan dengan refleksi? Ada benda yang boleh kita buat berkaitan refleksi ini sangat penting. Apakah unsur refleksi tersebut? Saya akan jelaskan satu persatu. Okey, saya akan jelaskan satu persatu. Pertama, boleh guna perkataan pasti. Akan.
Okey, sudah pasti. Yang ini semua boleh digunakan sebagai unsur reflektif. Bermakna gambaran, bayangan, bermakna imagination kita. Imagination kita terhadap unsur tersebut. Okey, cadangan dan juga harapan yang perlu kita berikan perhatian ialah cadangan, harapan. Apa bezanya? Mari kita lihat dari segi cadangan dan harapan. Apa bezanya? Dari segi harapan, saya cuma kalau kita kata cadangan harapan kita biasanya tulis pada bahagian kesimpulan. Ingat, kesimpulan tidak wajib dalam ulasan. Jika ada dianggap sebagai isi tersirat. Okey? Jika ada dianggap sebagai isi tersirat. Okey, so saya berharap agar, saya berdoa agar, ataupun semoga. Yang ini penting. Saya berharap agar, saya berdoa semoga. Yang ini semua unsur apa? Unsur unsur harapan. Okey, kalau cadangan, apa yang boleh kita buat tentang cadangan? Nampak tak nota saya? Saya selalu bagi nota murid saya lengkap dan juga padat supaya mereka ingat. Okey, saya juga ingat, saya juga mahu semua kamu di sini dengan baik-baik. Okey, lepas itu siapa bolehlah buat apa? Okey, siapa haruslah buat apa? Yang ini unsur apa? Unsur cadangan. Nampak tak? Banyak perkara yang boleh kita masukkan dalam bahagian ini. Cikgu akan ambil gambar dan tunjukkan kepada kamu. Jangan bimbang kerana kamu boleh memasukkan, boleh menggunakan nota-nota ini dalam ulasan kamu. Okey, dalam ulasan kamu kita boleh gunakan unsur-unsur begini. Okey, baik, kita clear semua file. Ruginya macam tak salin habis. Tak apa, nanti cikgu hantar gambar kerana cikgu sudah ambil gambar untuk kamu. Okey, cikgu sudah ambil gambar untuk kamu. Jangan bimbang, cikgu akan terangkan. Sekarang jom kita lihat hasil penulisan kita bagaimana. Okey, saya harap pelajar-pelajar sudah tahu. Kalau pelajar sudah tahu, mari kita lihat dari segi hasil tulisan kita bagaimana. Jom kita lihat. Okey, are you ready? Kalau sudah bersedia, kita akan tulis bersama-sama. Mula-mula, banyak pelajar yang akan menulis. Banyak pelajar yang akan menulis apa? Banyak pelajar akan menulis pendahuluan. Bagi saya, pendahuluan tak wajib, tak penting. Kalau kamu nak tulis, it's up to you. Kalau tak tulis pun boleh, tulis pun boleh. Bagi saya, tak ada perbezaan kerana pendahuluan tidak wajib. Jawapan dalam satu perenggan boleh, beberapa perenggan pun boleh. Tidak ada masalah, masih semak seperti biasa. Okey, mari kita lihat. Yang ini unsur grafik ya. Maka kita guna infografik ini menjelaskan menjelaskan perbandingan. Saya cuba tukar kepada saya punya kamus ini kepada ni ya, kepada yang lebih mudah dilihat. Okey, semua nampak kan? Kalau nampak saya mulakan. Infografik ini menjelaskan perbandingan, okey, perbandingan kes COVID-19. Tulis betul-betul ya. Perbandingan kes COVID-19 antara 31 Mac 2020 dengan berapa? 15 April 2020. Ingat, kalau kita nak tulis perbandingan, kalau antara mesti guna dengan, tak boleh guna dan. Kalau antara mesti guna dengan, jangan buat kesilapan. Kerana kesilapan ini boleh menyebabkan markah bahasa kita hilang. Okey? Satu, banyak pelajar juga suka tulis tentang. Nampak tak? Menjelaskan tentang, tak perlu. Kerana menjelaskan ialah kata kerja transitif yang harus diikuti objek, bukan diikuti kata sendinama. Tentang ialah kata sendinama. Apakah objeknya? Perbandingan kes. Okey? Perbandingan kes yang berlaku. Baik, kita teruskan. Alright, pada
Pada 21 Mac 2020 dianggap sebagai satu patah perkataan, jangan bimbang ya. Pada 21 Mac sebelum saya tulis ayat kedua, saya nak ajar kamu kira jumlah perkataan supaya kamu tak buat salah. Kalau kamu buat salah, siapa rugi? Kamulah rugi. Ayat pertama, okey, ayat pertama ada berapa perkataan? Infografi ini menjelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 patah perkataan. Okey, ayat yang pertama ada 10 patah perkataan. Kita tulis baik-baik. Okey. Kemudian ayat kedua, berapa patah perkataan? Mari kita lihat. Ayat yang kedua pula ada berapa patah perkataan. Pada 21 Mac 2020, okey, bilangan kes positif. Nampak tak? Kes positif. Okey, COVID-19 ialah 1183 kes, manakala nampak tak, ini perbandingan umum, manakala 85 kes, ataupun maafkan saya keseluruhannya, manakala setakat 15 April 2020 pula 5,072 kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Oleh siapa? Dilaporkan oleh, keliru pada permulaan 21 Mac atau 31 Mac. Pada info ialah 21 Mac. Ialah 21 Mac. Okey, saya silap sini, 21. Salah tekan, maafkan saya ya. Okay, good. Thank you. 21 Mac. Okey, cikgu lihat ayat kedua. Pada 21 Mac 2020, bilangan kes positif COVID-19 ialah 1,183 kes. Manakala setakat 15 April 2020 pula 5,072 kes positif COVID-19 telah dilaporkan. Oleh siapa? Oleh Kementerian. Nama kementerian penting, ini unsur kosakata luas lah ni. Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, dari sini kita lihat ya, kesnya semakin banyak kan? Okey, ini perbandingan umum. Yang pertama, banyak kes itu. Okey, bilangan ataupun catatan. Catatan kes ini mungkin, nampak tak? Mungkin disebabkan oleh rakyat yang ingkar akan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Nampak tak? Perintah Kawalan Pergerakan dikira sebagai satu patah perkataan. Ayat kedua, berapa patah perkataan ni? Jom kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kes. 21 patah perkataan. Okey, kalau 21 patah perkataan sudah 31. Jom kita lihat ya. Ingat 31. Isi ketiga, catatan kes ini mungkin disebabkan oleh rakyat yang ingkar akan arahan PKP. So 1, 2, 3, ataupun catatan kes yang semakin meningkat ini disebabkan oleh rakyat yang ingkar akan arahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 patah perkataan untuk idea seterusnya. Jom, ini kita masuk penanda wacana bagi idea yang kedua. Kita guna selain itu. Okey, selain itu, kes, selain itu kita masuk ada pada ayat yang seterusnya. Okey, selain itu kes kematian juga meningkat daripada, nampak tak? Juga meningkat daripada 4 kes kepada 83 kes pada tempoh tersebut. Okey,
pada tempoh tersebut. Nampak tak apa maksud saya gantikan? Pada tempoh tersebut bermaksud ini unsur yang matang. Menjelaskan kita tahu apakah tempohnya. Okay? So, kes kematian juga meningkat daripada 4 kes kepada 83 kes pada tempoh tersebut. Okay? Sekarang kita masukkan unsur tersirat pula. Hal ini berlaku demikian. Sebelum itu cikgu lupa kira jumlah perkataannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey, kita ada 15 patah perkataan lagi. Sekarang kita lihat pada ayat kelima. Hal ini berlaku demikian kerana. Kenapa? Kenapa kes meningkat? Kenapa kes meningkat? Kerana ada pesakit yang hanya ke hospital. Hanya ke hospital apabila keadaan mereka sangat tenat, sangat tenat dan memerlukan bantuan ataupun alat bantuan pernafasan, ventilator lah kita. Nampak tak? So mereka hanya pergi ke hospital apabila keadaan mereka sangat tenat dan memerlukan alat bantuan pernafasan. Okey. So keadaan ini menyebabkan kes ataupun keadaan ini, saya tambah lagi ya. Keadaan ini bertambah rumit jika mereka mempunyai sejarah kesihatan yang tidak baik seperti mengalami masalah sakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Masalah sakit jantung atau masalah penyakit jantung, kencing manis dan darah tinggi. Ini bermakna kalau ada simptom COVID-19 itu dengan ditambah lagi mereka ada masalah penyakit jantung itu sejarah kesihatan tak baik, so dia punya risiko sangat tinggi. Okey. So hal ini berlaku demikian kerana 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, kita ada 20 patah perkataan ini. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kita tambah 22. So total kita sudah berapa? Kita ada 31 di sini, 46 di sini, 51 di sini, 93. Kita sudah ada 93. Boleh guna hipertensi untuk mengurangkan? Tak penting. Okey, tak penting. So, okey, baik, tulis. Oleh sebab itu, okey, rakyat dinasihati agar mengikut arahan PKP. Rakyat dinasihati agar mengikut nasihat, mengikut apa? Mengikut arahan PKP. Yang ini penting. Sudah 100 patah 3. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9. Maka sudah 103. Apa yang boleh berlaku? Yang mana boleh dipotong? Mari kita lihat. Cikgu sengaja tulis supaya lebih 103 dan cikgu nak kamu lihat apakah perkataan yang boleh dipotong. Ingat, perkataan seperti nasihat saya ya. Nasihat saya yang penting ialah perkataan seperti juga, perkataan seperti pula, perkataan seperti akan, ini boleh dipotong. So, kita potong perkataan pula di sini, satu perkataan kita potong. Kita potong perkataan juga di sini, potong satu perkataan. Dan satu lagi perkataan ialah
telah kita boleh potong. Okey, maka kita ada 100 patah perkataan. Okey, 100 patah perkataan. Tapi jangan bimbang. Kalau ada 100 patah perkataan, okey. So kalau kita nak kurangkan lagi jadi 99 pun boleh. Kita kurangkan, contohnya darah tinggi ni jangan tulislah dah 3 perkataan, okey. Maka kita ada 97 patah perkataan. Okey. So kita nampak di sini. Pertama, cikgu nak jelaskan di sini ada beberapa unsur penting. Unsur pertama, cikgu akan jelaskan isi tersurat. Isi tersurat ialah 21 Mac dengan 15 April. Kemudian kes positifnya yang ini dengan yang ini. Kemudian berkaitan dengan 4 kes kepada 83 kes. Ini ialah isi tersurat. Tak perlu terlalu banyak. Cukuplah 2 hingga 3 isi tersurat. Kemudian kita masukkan isi tersirat dalam karangan, dalam ulasan kita. Berkaitan ini disebabkan oleh rakyat yang ingkar arahan PKP. Okey, ini isi tersirat kita. Kemudian ada pesakit yang hanya datang ke sekolah ke hospital dalam keadaan yang tenat, memerlukan bantuan pernafasan. Okey. Kemudian bertambah rumit. Kes ini bertambah kompleks, rumit dah. Mereka mempunyai sejarah kesihatan yang tidak baik. Kosakata yang luas, penyakit jantung, kencing manis, darah tinggi. Kosakata yang luas, arahan PKP. Semua itu arahan. Okey. Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan satu lagi kosakata yang luas berkaitan dengan dilaporkan. Nampak ini satu laporan, maka mesti ada infografik, dilaporkan, perbandingan, meningkat, okey, kemudian catatan, dan semua ini mestilah ada. Kita gunakan unsur apa lagi? Unsur penanda wacana, jangan dilupa. Apakah unsur penanda wacana yang boleh kita gunakan? Kita gunakan unsur penanda wacana seperti hal ini berlaku demikian kerana. Okey, saya tukar warna. Hal ini berlaku demikian kerana. Okey, penanda wacananya hal ini berlaku demikian kerana. Oleh sebab itu, selain itu, kemudian kita ada kata apa? Kata hubung. Apa kata hubung yang kita gunakan? Kita gunakan manakala. Kita gunakan agar. Kita gunakan apabila. Kita gunakan dan. Kita juga gunakan berkaitan dengan disebabkan oleh. Kemudian kita juga gunakan kerana. Semua itu ialah kata hubung yang sangat nampak. Nampak tak? Kita juga gunakan kata adjektif. Kata adjektif yang kita gunakan juga amat luas dan juga dapat membantu kita untuk orang kata skor. Apakah kata yang dapat kita gunakan? Antaranya kata adjektif seperti rumit, tenat, rumit, okey. Kemudian berkaitan dengan positif, okey. Kemudian kata-kata sendi nama yang juga banyak kita gunakan adalah seperti dengan, pada, okey. Kata hubung seperti yang, okey. Nampak tak? Semua ini ialah unsur-unsur bahasa yang berkualiti dan matang serta menarik yang perlu ada dalam kalangan pelajar. Pelajar perlu menulis perkara-perkara ini supaya kualiti penulisan kita sangat menarik. Okey. So dikata jumlah perkataan 112 kalau bukan 102. Tak mengapa. Kita boleh potong beberapa patah perkataan. Kenapa 112? Bukan, kata nama khas dikira sebagai satu. Okey. Kata nama khas dikira sebagai satu. Kita kira satu persatu. Okey, saya akan kira satu persatu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 44. Okey, 45, 46, 47, 48, 48. Okey, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 89, 60. 61, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so kita ada beberapa orang kata ada beberapa masalah di sini. Masalah kita ialah jumlah perkataan sudah lebih. Kalau jumlah perkataan kita sudah lebih, jom kita ada potong. Katakanlah beberapa patah perkataan potong. Apa yang boleh kita lihat? Cikgu boleh bantu kamu ya. Kamu lihat di sini. Bagaimana cikgu bantu kamu kalau dalam peperiksaan itu, macam mana ni kalau ada hal ini dikatakan demikian kerana kita potong yang ini, kita gabungkan. Yang ini sudah berlaku kerana. So kita sudah potong beberapa patah perkataan. Okey, kemudian rakyat ini dinasihati agar tukar kepada mestilah, mengikut arahan PKP juga boleh. Okey, kemudian kita lihat di sini berkaitan dengan ada pesakit yang ke hospital, yang pergi ataupun yang pergi ke hospital, ada pesakit pergi ke hospital apabila keadaan mereka sangat tenat. Bolehlah, kita sudah ada lebih kurang 97 atau 98 patah perkataan, sudah cukup untuk kita skor mendapat markah yang sangat tinggi. Nampak tak? So kita ada bahagian-bahagian yang diperlukan untuk skor. Baik, kita lihat pada bahagian orang kata cikgu buka pada sesi soal jawab. Kalau ada soal jawab yang ingin bertanya kepada saya, kita buka pada sesi soal jawab. Cikgu, dalam soalan poster semua isi tersurat seperti hotline dan nombor telefon perlu ditulis? Tak perlu, bukan semua perlu ditulis. Okey, hanya tulis beberapa isi tersurat saja. Lebih kurang 2 atau 3 isi tersurat cukup. Diseimbangkan dengan 2 hingga 3 hingga 4 isi tersirat. Ingat, isi tersirat mesti relevan dengan bahan. Apabila ada unsur penanda wacana, kerelevanan idea, kemudian berkaitan dengan kosakata yang luas dan tepat, maka kita akan skor dalam membina ulasan ini. Okey, so cikgu berapa isi tersirat sekurang-kurangnya kalau nak skor? Ini bergantung pada soalan. 1 tersurat, 2 tersirat. 1 tersurat, 2 tersirat. Cukup. Okey. 1 tersurat, 2 tersirat, 1 tersurat, 2 tersirat, 1 lagi tersurat, 2 tersirat. Cukup. Kesimpulan kalau ada, tak ada, tak mengapa. Pendahuluan tak ada, tak mengapa. Kerana pendahuluan tidak diuji dari segi pemarkahan. Pendahuluan hanyalah untuk mencantikkan orang kata penulisan ulasan kita sahaja. Oleh sebab itu, jangan bimbang, cikgu yakin kamu akan dapat skor dalam bahagian ulasan ini. Ada soalan, cikgu tetapi sekurangnya 1 tersirat atau tersurat wajib ada? Ya, mesti ada sekurang-kurangnya 1 tersurat. Sebab apa? Kalau ada semua tersurat, tak ada tersirat, tak dapat markah baik. Kalau ada semua tersirat, tak ada semua tersirat, tak ada tersurat pun tak dapat markah yang baik juga. Cemerlang itu sangat penting. Kita tak mau fokus kita adalah cemerlang. Cemerlang mesti ada lapisan, lebih macam sandwich. Tersurat, tersirat, tersurat, tersirat, tersurat, tersirat. Jika tak mahu, kamu juga boleh tulis tersurat, 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 tersirat, tersirat, tersirat juga boleh. Tak mengapa. Tetapi nak kaitkan dengan penanda wacana lebih susah. Okey, kalau tersurat, tersurat, tersurat dan tersirat, 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 nak kaitkan dengan penanda wacana lebih susah. Tersurat, tersirat, tersurat, tersirat lebih mudah nak gabungkan dengan penanda wacana. Okey, so gunakanlah nasihat yang cikgu berikan. Okey ya. So ada soalan lagi? Kita buka 3 lagi soalan. Kalau ada 3 soalan, kalau nak tanya saya, 3 lagi soalan, cikgu boleh
Cikgu boleh kongsikan bagaimana nak skor lagi. Ini unsur grafik. Bagaimana jika unsur berkaitan dengan soalan puisi? Boleh juga keluar 2 puisi yang perlu dibandingkan dalam ulasan. Ini harus tahu. Okey? Dalam masa akan datang cikgu akan bincangkan 2 jenis dialog atau 2 jenis pendapat, 2 jenis harga, dan biasanya soalan-soalan perbandingan sangat penting. Soalan-soalan info yang berunsur perbandingan lebih penting daripada gambar satu gambar sahaja. Ingat, mesti ada banyak unsur perbandingan. Cikgu tadi ada 7 teknik memasukkan unsur kebat. Ada yang kena guna semua? Tak boleh. Kalau kita guna semua, 7 unsur kebat tu kalau kita guna semua, memanglah jumlah perkataan kita tak cukup. Kalau kita dapat masukkan 3 ke 4 ke atau 2 unsur kebat pun sudah hebat dah. Itu sudah cukup hebat dah. Kongsikan beberapa tersirat yang selalu boleh digunakan. Saya biasanya gunakan lebih kurang 4 tersirat lah ataupun 3 tersurat, 4 tersirat. Lebih kurang begitu. Okey? Apakah peribahasa? Adakah peribahasa dan penanda wacana dikira sebagai satu perkataan? Penanda wacana dikira satu persatu kecuali di dan ke tak perlu kira. Tetapi peribahasa kira satu persatu. Hanya di dan ke tak perlu kira. Okey? Di dan ke, tarikh kira satu, alamat kira satu, gelaran kira satu, kata nama khas kira satu, kata ganda kira satu, yang lain kira satu persatu. Okey, yang lain satu persatu. Cikgu kalau murid yang lemas, kurang-kurangnya berapa ada isi tersirat? Sekurang-kurangnya 1 isi tersirat kalau nak dapat cemerlang bawah. Kalau nak dapat markah cemerlang bawah, mesti ada 1 isi tersirat. 1 isi tersirat sudah layak calon mendapat cemerlang bawah, iaitu dalam bahagian 13 markah. Kalau dapat tinggi lagi, kenalah 2, at least 2 lah. Kita jangan bagi tahu murid tulis 1 saja. No. Kita bagi tahu murid kurang-kurangnya tulis 2. Kalau tak mau tulis 2, jangan tulis ulasan ini. Tak baik. Kerana apa? Jangan, kalau nak buat yang terbaik. Okey, 2 tersurat, 2 tersirat. Okey lah tu, boleh. 2 tersurat, 2 tersirat. Kalau saya 2 tersurat, 4 tersirat. Juga bagus. Okey, kerana kita mampu mengaitkan isu dengan idea yang tersendiri. Tulis 4 boleh tak? Boleh, Brian. Silakan. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, sebentar lagi cikgu akan hantar slide kepada kamu dalam bentuk PDF. All the best. Gunakan bahan-bahan yang saya gunakan. Ingat, sebarkan ilmu ini kepada semua kawan yang tak dapat hadir pada hari ini. Gunakan bahan-bahan ini dengan baik. Okey, janganlah gunakan bahan ini untuk mencari keuntungan yang luar biasa, kerana saya juga tidak mencari keuntungan yang luar biasa. Okey, kamu juga bayar RM10 saja, dapat slide, dapat nota, dapat dengar suara saya, dapat dengar idea saya, dapat dengar macam-macam daripada saya dan dapat lihat muka handsome saya. Okey, jumpa lagi pada kelas akan datang. Bye-bye. Bye-bye, jumpa lagi. Terima kasih. Okey, bye-bye. Terima kasih, cikgu. Okey.